Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. 17 November 2020 hari Selasa dah sampai pertengahan bulan dah kita. Tapi apa-apa pun macam biasa selama 1 jam kami akan menemani anda bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Gas, selamat pagi Gas. Apa Selamat khabar pagi, Gas John. hari ini? Khabar baik. Dengan cerita pagi-pagi sampai office pagi ni jauh perjalanan sikit. Jauh perjalanan hari ini. Kita exercise lebih sikit. Tapi tak apa. Kami nak ucapkan selamat pagi juga kepada anda di rumah. Hari ini bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kami harap agar semua anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Terus setia bersama kami sehingga jam 8.30 pagi, okey? Yap, jadi seperti biasalah kami akan mulakan dulu dengan perkembangan kes COVID-19 di Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan dulu dengan kes sembuh. Semalam, Malaysia mencatatkan 821 kes sembuh, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah seramai 35,606 kes. 1,103 kes baru direkodkan semalam, di mana 1 kes import dan 1,102 kes tempatan. Dan buat masa sekarang, kes yang dirawat di unit rawatan rapi 102 kes, yang memerlukan bantuan alat pernafasan 39 kes dan 4 kes kematian direkodkan semalam. Dan untuk kluster baru, terdapat 1 kluster baru yang dikesan semalam, iaitu kluster Matambai. Dan kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Penampang di negeri Sabah. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perincian untuk di Sarawak? Baik, untuk di Sarawak, setakat semalam 16 November 2020, 1 sahaja kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak, iaitu dari Miri. Kes ini melibatkan kanak-kanak berumur 4 tahun. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kes ini merupakan kontak rapat kepada kes positif yang dilaporkan sebelum ini di bawah kluster Green Hill. Maksudnya, John, kalau kita lihat status quo terhadap perkembangan COVID-19 baik di Sarawak ataupun di seluruh Malaysia menunjukkan penurunan sebenarnya. Tapi ini bukan bermakna anda boleh leka. Terus orang kata amalkan SOP yang ketat, tingkatkan kawalan kendiri, ingat COVID-19 tak pilih mangsa, semua boleh kena. Betul. Itulah yang kita mahu untuk kes lagi turun dan kita boleh flatten the curve. So supaya kita boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Betul. Dengan normal yang baru semestinya lah. Cakap dengan kehidupan seperti biasa. Juga perincian berita yang seterusnya, John. Pusat tuisyen tadika di zon hijau dibenarkan beroperasi mulai hari ini. Pusat tuisyen dan tadika yang di kawasan zon hijau di Sarawak dibenarkan beroperasi mulai hari ini, 17 November 2020. Perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, yang dipengerusikan Dato' Amar Douglas Ugah Embas semalam. Ini penting terutamanya kepada pelajar yang nak ambil SPM pada bulan Februari tahun hadapan, sebab nak kejar balik silibus yang dah lama tertinggal itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi ingat, walaupun dibenarkan untuk dibuka, kena patuhi SOP. Tapi ni pusat tuition melibatkan pelajar sekolah menengah juga? Okey, saya ingat semualah pelajar sekolah lah, semualah. Okey, jadi itulah antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa, pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang cikgu bercakap mengenai pusat tuition, sekolah dengan normal yang baru ni. Jadi sesuai sekali dengan topik kita hari ini. Kita akan bersama dengan seorang pendidik yang orang kata sangat berjiwa besar, biarpun mempunyai kapasiti untuk mengajar di pusat tuition, tetapi dia punya semangat tu yang kita kena ambil sebagai inspirasi. Jadi banyak sebenarnya topik, bukan saja untuk episod kali ini. Setiap hari dalam Sejahtera Asia, teruskan kesetiaan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia.
Hari ini hari yang sangat ceria, macam-macam yang terjadi. Tapi itulah kami di set setiap pagi memang tugas kami untuk menceriakan anda dengan gelagat baik dari belakang tabir, depan tabir. John, kita nak kacau John sikit. Boleh cakap kenyang sikit tak? Ayo. tak pandai. Pandailah tapi macam simple words macam okay, what's your name? Inung ngadan kok. Inung ngadan kok. Maksudnya apa? What's your name? Apa nama? Kalau selamat pagi macam mana? Selamat pagi. Good morning. Good morning lah. Yeah. Baiklah, kepada anda yang mungkin sekarang ini sedang dalam kenderaan menyaksikan kami melalui Astro on the go, ingat sentiasa patuhi SOP apabila setibanya anda di tempat kerja nanti. Dan kepada anda di rumah, terus jalani rutin harian anda seperti biasa. Kalau boleh, stay home dan jangan keluar sekiranya tiada keperluan. Baik, kita ada pelbagai topik yang kita nak borak dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Dan kalau kita lihat status quo ataupun keadaan semasa, tak kala di antara kita buntu bagaimana nak membiasakan diri dengan norma baharu dalam pandemik COVID-19. Berbeza pula dengan seorang guru ni, John. Kerana beliau memanfaatkan musim pandemik ini dengan mencetuskan konsep from red zone to online zone. Macam Sebab kita tu? tahu Kuching adalah red zone. Ya, betul. Dan pada masa yang sama, sekolah sekarang ini mereka cuti sekolah. Ya. Jadi maksudnya mereka memanfaatkan online learning ini dengan sebaiknya, dan Cikgu Azila ini mencetuskan konsep from online zone, from red zone to online zone. Ini adalah online class yang beliau adakan dan mendapat sambutan yang sangat hangat daripada ibu bapa dan pelajar, bukan sahaja dari Kuching tetapi daripada seluruh pelusuk Sarawak. Dan kalau kita lihat setakat hari ini, online kelas Cikgu Azila ini telah mendapat sambutan sehingga meraih penyertaan pelajar 700 lebih orang, John, dalam satu-satu masa. So itulah antara kelebihan kalau kita buat kelas online, dia punya reach lagi ramai. Tapi ada kelebihan, mesti ada kekurangannya juga. Jadi ada cabarannya. Betul. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan kisah inspirasi ini daripada Cikgu Azila. Saksikan. Jom. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami, dan pastinya kami dalam Sejahtera Asia sentiasa berkongsi inspirasi kepada anda. Dan bercakap mengenai inspirasi ini, ingat ilmu adalah sesuatu yang kita tidak boleh jemu untuk peroleh setiap hari. It's a long life learning process, dan orang kata sebab itulah walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita kena bijak untuk mengatur strategi agar cara pengajaran dan penerimaan ilmu itu sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Hari ini kita bersama dengan seorang guru yang memang sangat orang kata memberikan inspirasi kepada semua kerana beliau menggunakan konsep red zone to online zone. Bayangkan Kuching ni. Kita tahu sekarang tengah berada dalam zon merah COVID-19, tapi beliau menggunakan masa ini untuk mengenengahkan online learning dengan ramai sekali pelajar-pelajar beliau. Dan saya perkenalkan kepada anda semua, Cikgu Azila TV. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih juga GAS dan kru Sejahtera Asia kerana sudi menjemput saya pagi ini. Cikgu, ni bagaimana sebenarnya konsep red zone to online zone tu? Semua orang nak tahu. Cikgu yang cipta ataupun ciptakan fenomena tu. Okey, online zone ke red zone ke online zone. Red zone ini kita sekarang ini terutamanya kita di Kuching lah dan beberapa lagi tempat di seluruh Malaysia sekarang ini diumumkan dia punya status adalah red zone. Red zone ni guys, kalau kita dengar, kita pun rasa stres kalau dapat tahu tempat kita diumumkan red zone, statusnya red zone. Maksudnya virus itu sedang merebak di dalam tempat yang kita diami sekarang ini, dan kita punya movement kena diketatkan, terhad. So pelajar-pelajar terutamanya mereka tak dapat datang ke sekolah, nak pergi tuition tak dapat, nak jumpa kawan tak dapat. Jadi memandangkan situasi yang mendatangkan stres kepada setiap orang ini, apa usaha yang boleh pihak kami jalankan adalah menyumbang dari segi menjadikan yang negatif itu ke lebih positif, iaitu daripada online red zone, kita jadikan ia sebagai online zone. Online zone maksudnya pelajar-pelajar yang berada di kawasan yang terjejas ini boleh belajar secara
online dan mereka boleh berjumpa dengan kawan-kawan mereka walaupun tidak secara nyata, tidak secara fizikal tetapi secara online lah, secara di dalam talian. Boleh direalisasi. Tapi cikgu, kita tahu online zone ini dia tak sama dengan physical class. Pastinya ada cabaran yang perlu dihadapi baik oleh cikgu itu sendiri ataupun para pelajar. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan, adakah tahap keberkesanannya sama dengan physical class ataupun macam mana cikgu? Okey, pertama saya nak kongsi adalah dari segi dia punya cabaran lah. Cabarannya adalah student punya fokus. Fokus student ni kadang-kadang ada student ini dia betul boleh fokus. Tapi ada setengah student ini masa online kelas itulah wajah saja yang nampak tapi tangan buat benda lain. Itu depends kepada pelajar itu sendiri. Jadi dalam kelas-kelas saya memang sebelum kelas ada WhatsApp group dengan parents, kita akan ingatkan parents anak dia ada kelas lepas ni kalau boleh monitor. Dan antara cabaran yang sangat besar juga adalah dari segi connection, internet connection. Dia punya internet connection kerana ada tempat yang dia punya connection tu tak berapa bagus. Itu dari segi cabaran. Okey. Dari segi dia punya kebaikan pula adalah untuk kelas-kelas online tidak ada istilah pelajar yang duduk di depan ataupun pelajar duduk di tengah ataupun pelajar duduk di belakang. Yang nak tertinjau-tinjau apa yang cikgu nampak cikgu sedang tulis pun tak ada. Kerana semua pelajar seakan-akan duduk di depan. Okay? Macam kita sekarang ni lah, saya nampak Gas betul-betul di depan skrin saya dan Gas pun nampak saya betul-betul di depan skrin. Okay? Macam itu jugalah yang berlaku kepada student. Macam yang Gas boleh tengok sekarang ini adalah kelas yang saya gunakan semasa tuition sebenarnya untuk physical class. So saya akan berada di depan, dan student ada duduk di depan, ada duduk non di belakang sebelah sana. Itu dia punya kalau tak ada pandemik COVID-19, pastinya saya kira kelas cikgu tu, bilik darjah cikgu tu akan dipenuhi dengan pelajar. Dan boleh tak cikgu ceritakan apa kegunaan pentas dekat belakang cikgu tu? Pentas nampak pentas. Okey, pentas yang ada di belakang saya ini adalah cikgunya suka menyanyi, jadi kena ada feel nak buat konsert lah. Okey, pentas yang di belakang ini adalah untuk saya kalau nak mengajar, so lebih tinggi lah. Apabila kita lebih tinggi dengan harapan pelajar sampai ke belakang, dia boleh nampak apa yang kita tulis. Sebab dulu perasan ketika saya buat kelas yang dia biasa sajalah tak ada pentas, so bila kita dah tulis ke bawah, pelajar yang dekat belakang sekali dia dah dilindung oleh kepala kawan yang dekat depan, ada kawan yang tinggi, ada kawan yang badan besar. So yang kecil yang kat belakang tak nampak. Kami si nampak cikgu katanya. So ini antara kita punya bila kita dah lihat ada masalah macam tu, so ini antara benda yang kita buatlah. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.
bagaimana sambutan terhadap Red Zone to Online Zone kelas yang cikgu adakan ini? Okey, Red Zone ke Online Zone. Online Zone projek yang saya buat ini, tadi saya dah check lagi dalam Telegram group sudah ada around 700 dalam Telegram group yang mendaftar dah ada 700 lebih pelajar. Dan ada kelas kita asingkan, ada kelas untuk darjah 5 dan darjah 6, ada kelas lagi next adalah untuk untuk yang tingkatan 1, dan dalam satu kelas kita buat kelas, hari itu saya buat kelas ada dalam 300 lebih pelajar yang menyertai. So bayangkan kalau kelas fizikal jenuh nak mengajar 300 lebih, tapi online, yes, itu yang saya katakan tadi, dia punya kelebihan. Kalau online ini adalah pelajar walaupun 300 lebih, mereka nampak kita besar-besar dekat dia punya skrin dan kita tidak jauh daripada mereka dan semua orang boleh dengar dengan clear asalkan connection of dia punya internet itu okey. Macam tu. Saya kira untuk kita katakan bahawa sesuatu projek ataupun kelas itu berjaya bukan semata-mata diukur dari segi bilangan pelajar yang join. Kita tahu banyak atau ramai sekali pelajar yang join kelas Cikgu Azila, especially masa pandemik COVID-19 ini dengan online learning dan sebagainya. Tapi apa yang lebih penting adalah semangat dan passion seorang itu untuk mengajar kepada anak didik mereka. Boleh tak Cikgu Azila kongsikan untuk menjadi seorang yang berjaya dalam memberi ilmu kepada anak-anak didik ini, apa yang perlu ada pada seorang cikgu ataupun seorang insan yang bergelar pendidik? Bagi saya untuk persoalan ini, untuk seorang cikgu itu yang penting adalah dia punya passion. Sebab passion ini akan mengatasi segalanya. Passion ini akan mengatasi kita punya fikiran tentang untung. Kita punya fikiran tentang berapa harga yuran dan akan mengatasi kita punya fikiran tentang penatnya badan kita ini. Sebab kalau passion itu dekat situ, kita tak kisah. Saya ada kelas kalau ikutkan tuition seminggu sekali. Tetapi kerana passion itu di situ, pelajar ini dia tak faham, saya akan buat extra kelas kepada student. Dah ada tuition, saya buat extra kelas lagi. Saya buat janji dengan satu group of student, mungkin dalam 5-6 orang. So kita akan buat appointment dengan dia lah. Dan kita akan buat kelas in smaller group supaya dia lebih faham. So macam itu, apabila kita ada passion, kita akan tak kisah dia mengganggu hari cuti, dia mengganggu waktu berehat. So kerana passion ada dekat situ. Jadi ada parents tanya, cikgu mungkin saya tak bagi anak saya masuk extra kelas ini sebab tak ada bajet nak tambah yuran. Tapi saya kata macam ni, extra kelas yang saya buat itu memang inisiatif saya sendiri kerana untuk saya punya kepuasan. Kepuasan dari segi kalau pelajar ini kita ajar tetapi tidak ada peningkatan, kita tak puas. Jadi untuk kepuasan sendiri, saya buat extra kelas kepada student. Begitu jugalah dengan online kelas. Sangat-sangat menginspirasikan. Itu orang kata kalau kita buat something yang kita minat, something yang kita passionate about, kita tak berkira. Kata orang Sarawak, kita berhitung rondeng. Dengan tenaga, dengan kekuatan kita, asalkan anak-anak didik ni mereka faham dan mendapat keputusan yang cemerlang nanti. Dengar-dengar, Cikgu Azila ni teacher accident kan? Teacher by accident, no, pegas dah dengar. Saya macam ni. Pada asalnya saya punya background belajar bukan dalam bidang pendidikan dan bukan pula dalam matematik. Saya paling tinggi pun belajar matematik masa tingkatan 5. Selepas itu masa universiti pun math saya cuma ambil tajuk-tajuk seperti statistik untuk buat tesis. Okay? Jadi pada 2016 saya kerja dalam bidang marketing. So dekat situ ada student ni minta tolong saya ajarkan mereka matematik. Pada asalnya saya memang tak plan pun nak ajar matematik sebab bagi saya math adalah satu ilmu yang sangat saya minat tetapi saya rasa tak mungkin saya boleh ajar. Kerana math ini saya rasa saya boleh buat, saya faham-faham sendirilah.
Tapi lepas tu pada 2016 itu dengan dimulakan dengan 2 orang pelajar, mereka belajar dengan saya. Dia kata dia dah faham sesuatu benda yang dia tak faham selama ini, dan dia sendiri terkejut. Dia sudah mula faham bahagian yang dia kata selama ini difahami oleh budak-budak pandai sahaja, bukan budak seperti dia kata. Jadi dari situlah saya mula mengajar. Sejak 2 orang pelajar ini bawa lagi dia punya geng, dia bawa lagi pelajar-pelajar lain, kawan-kawan dia. Jadi kelas tu berkembang. Lepas tu sebenarnya guys, pada 2017 pun saya sebenarnya asyik terfikir, memandangkan pelajar dah bertambah, saya sebenarnya risau sebab saya tidak ada, pada masa tu saya tidak ada plan nak jadi cikgu. Saya fikir aku nak buat apa ni budak-budak ni, supaya budak-budak ni boleh dihentikan tuition ni. Saya fikir macam tu. Saya ingat saya nak sambung belajar lah supaya tak perlu lagi mengajar. Saya ingat saya nak sibukkan diri, so ada alasan untuk hentikan semua kelas tuition. Tapi bila saya bagi hint dengan ada pelajar yang rapat dengan saya lah, saya bagi hint, saya kata mungkin tahun depan cikgu tak jadilah buat lagi tuition, cikgu nak sambung belajar, cikgu ada kawan yang boleh mengajar tuition yang bagus dengan korang. Dia kata macam itulah dengan dia. Terus pelajar ni daripada dia tunjuk dia sedang buat kerja, kepala dia angkat macam ni, dia kata, cikgu macam ni kami cikgu, dia kata macam tu. Dia tanya macam mana dengan dia. So daripada perkataan itu saya rasa macam kesian pula dia, rasa macam terdahlah biar tu, rasa macam tu kan. Jadi kita rasa macam itu, it's a calling. Ia adalah satu tanggungjawab untuk habiskan apa yang dah diajar kepada mereka, dan tanpa diduga, tanpa disangka pada tahun berikutnya pula semakin ramai. Jadi pada 2019 tahun lepas saya buka tuition center. Terus sampai tahun ini masih bergiat dalam tuition center, dan saya juga buat bengkel matematik, macam itulah. Itu kisahnya. Baiklah, saya kira temu bual bersama dengan Cikgu Azila pada hari ini dalam Sejahtera Asia benar-benar menjadi an eye-opener untuk semua orang bahawa cikgu ini banyak pengorbanannya yang dilakukan. Tak semestinya kelas tambahan itu berbayar, tetapi kepuasan itu dapat dirasai daripada level of understanding yang dimiliki oleh para pelajar itu. Cikgu Azila, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Cikgu Azila atas perkongsian yang sangat memberi makna kepada kami semua ini, especially untuk mungkin para pelajar dan ibu bapa yang fikir-fikir sama ada nak hantar anak mereka menyertai online class ataupun tidak. Cikgu Azila, harap nanti kita boleh jumpa secara fizikal di set Sejahtera Asia bila pandemik ini dah berakhir, okey? InsyaAllah, boleh. Okay. Sampai kita berjumpa lagi, stay safe and teruskan dengan kata tanggungjawab sebagai seorang pendidik ini. Saya doakan agar Cikgu Azila terus mendidik. Okey, terima kasih. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Yeah. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Yep. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Tadi Gaz pun dah pun menemu ramah Cikgu Azila yang buat konsep dari
zon merah ke zon Betul. online. Jadi mungkin Gas boleh kongsikan apa take back yang Gas dapat daripada from itu. red zone to online zone, satu konsep yang sangat menarik dan trendsetter macam ni lah yang sebenarnya kita nak. Sebab kalau tak ada cerita daripada Cikgu Azila ini, mungkin susah ataupun sukar untuk orang being kreatif dalam situasi pandemik ini. Dan seterusnya apa yang Gas dapat daripada online interview bersama dengan Cikgu Azila tadi adalah, orang kata you never know if you never try. Maksudnya kalau Cikgu Azila tak mengajar student dia masa dia bekerja dalam marketing dulu, dia tak tahu pun sebenarnya dia ada passion dalam Untuk mengajar pelajar-pelajar sekolah ni. Dan satu lagi, kata Cikgu Azila tadi, passion, minat, kesungguhan ni mengatasi segalanya. Sama ada kekangan kewangan ke, kekangan masa dan sebagainya. Kalau kita punya passion, kita pasti berjaya. Ya, jadi itulah daripada passion dan juga dalam keadaan sekarang dia pun telah pun adaptasi dan juga menghasilkan ataupun melakukan pembelajaran secara online yang mendapat sambutan yang sangat baik. Ya. Ramai sekali yang menyertai online kelas ini dan itulah kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Azila, terus beri sinar ilmu kepada para pelajar di Sarawak dan di seluruh negara. Terima kasih boleh Cikgu Azila berkembang lagi. kita bersama dengan Sejahtera Asia. Baik, sebelah sini kita akan bersama dengan bekas pemain bowling kebangsaan Saidatul Afifah. Dan beliau juga merupakan bekas rakan sepasukan saya lah. Bukan bekas apa, tapi bekas rakan sepasukan. Maksudnya John sebelum ni pun bekas pemain bowling jugalah kan? Ya. Secara eksklusifnya di Sejahtera Asia, boleh tak share tips tu macam mana kita nak jatuhkan ataupun nak strike tu? Macam mana cara basic tu sebenarnya, John? Dia banyak benda teknikal lah, sebab dia kena tengok bola, equipment, kena tengok jenis land pattern. Sebab lorong bowling tu kena tengok berdiri kat mana, target kat mana. Jadi semuanya berbeza. Very technical. Banyak faktor yang perlu diambil kira Betul, lah. banyak faktor. Kalau Gas ikut mood tau. Kalau mood time tu happy, strike lah semua. Kalau rasa macam tengah ting-tong ke, tengah marah ke, tengah risau ke, masuk longkang lah ceritanya. Tak senang sebenarnya. Dan tapi apa yang menariknya, bekas pemain bowling negara ni iaitu Saidatul Afifah, selepas jadi bersara daripada national team bulan lepas, dia sekarang pun dah masuk dalam bidang penyiaran. Dia menjadi seorang pengacara TV untuk satu cerita macam cerita satu John. program sukan. Lebih kurang sama lah sebenarnya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan temu bol saya bersama dengan Saidatul Afifah. Saksikan. Hai, bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia, dan seperti yang kita sedia maklum, dekat Kuching sekarang pun dah diisytiharkan sebagai zon merah. Jadi kita tak bolehlah adakan ataupun ada tetamu bersama dengan kita. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita StreamYard ataupun kita video call. Jadi sekarang bersama dengan saya ialah bekas pemain bowling negara, bekas pemain bowling kebangsaan Saidatul Afifah. Fah, apa khabar Fah? Selamat pagi. Selamat pagi. Hai John. Fifah sekarang dah jadi seorang pengacara untuk satu program TV lah, program sukan. Jadi untuk pengetahuan penonton, saya pun pernah menjadi seorang pemain bowling kebangsaan. Dulu. Saya dengan Fifah pernah juga menjadi teammate, rakan teammate lah. Okey. Jadi Fifah, teammate lah, rakan seperjuangan. Ya, betul. Jadi Fifah, ramai sebenarnya yang terkejut bahawa FIFA telah pun mengambil keputusan untuk bersara awal daripada pasukan bowling. Kita tahu FIFA tak ada injury. Nak cakap tak perform pun bukan dia tak perform kot. Tapi kita nak tahu lah FIFA, why? Kenapa? Okey, sebenarnya ramai juga orang tanya sebab apa FIFA stop main bowling bersara awal. Sebab sebenarnya plan ni walaupun 1 September baru-baru ni juga FIFA dah announce nak bersara, tapi sebenarnya awal bulan 1 lagi FIFA dah plan untuk retire sebenarnya. Plan untuk retire ni sebab bukan ada masalah apa-apa ke, dia untuk diri sendiri, which is rasanya nak do something yang baru, benda baru dekat luar sana tu. FIFA dah main dengan national team 11 tahun. So rasanya inilah masa yang sesuai. Masa bulan 1 tu, mengalihkan cerita, kita FIFA baru plan. Tapi bila start daripada PKPB, MCO hari tu, betul-betul dah buat FIFA fikir 100% untuk bersara and teruskan dalam bidang yang baru lah, which is sebenarnya tak plan pun dalam bidang-bidang apa, tapi nak mencari sesuatu yang baru lah dekat luar sana. Jadi memang niat untuk bersara tu memang dah ada dari awal tahun dah.
Niat Lepas tu memang dah ad- ada dari awal Ha. tahun. Betul? Lepas tu ada PKP, so banyaklah masa untuk berfikir, untuk buat renungan dekat Hmm. rumah. Lepas tu buat Betul. pengumuman. Jadi tak rindu ke dengan national team? Of course rindu, tapi kalau ikutkan sekarang pun daripada bersara hari tu, diorang pun training sekejap je, rasanya few weeks diorang training, tapi sampai sekarang pun I think baru Khamis lepas diorang start training. So kiranya sama je, bersara ke tak bersara, still tak boleh main bowling lagi sebab keadaan tak mengizinkan, especially dekat Selangor ni. Itulah. Okey, jadi perkembangan terbaru FIFA sekarang. So dah pun bersara dan sekarang seorang pengacara TV. Macam mana transisi tu? Okey tak so far? Okay. Okay, sebenarnya itu rezeki sebab masa dalam national team, FIFA dapat offer juga dengan satu stesen TV untuk jadi pengacara ataupun personality sukan untuk TV. Tapi FIFA tolak sebab FIFA still lagi terikat dengan national team. So FIFA tak boleh ada komitmen lain. And then bila dah bersara, bukannya FIFA dapat offer untuk satu siaran TV sukan tu sebelum FIFA bersara. Kiranya lepas dia buat announcement persaraan tu, ada satu stesen TV ni offer untuk jadi pengacara sukan. So kalau semua orang tahu sebelum ni, kalau orang tanya kalau FIFA bukan pemain bowling, FIFA akan jadi apa? Tapi FIFA akan jawab sama ada personality TV ataupun penyampai berita, apa-apa macam tu lah. So mungkin orang tahu daripada situ dan orang pun offer, dan itu adalah macam rezeki jugalah. Tapi FIFA ada bakat. So memang minat lah kan? Minat juga sebab selalu tengok TV, selalu tengok, bolehlah follow orang. So tapi tak sangka lah akan ada dapat offer yang macam ni. So sebabkan kita berminat, so FIFA ambil lah peluang ni. So macam lebih kurang lah perjalanan kita dua daripada seorang atlet. Adalah. Lebih kurang. Tapi satunya FIFA suka sebab FIFA buat sesuatu yang FIFA suka kiranya dalam sukan juga. Sebab sebelum ni FIFA dengan sukan. So sekarang ni kita nak ambil tahu lebih lagi hal sukan dekat negara ni. So itu buat FIFA rasa happy lah. Lagipun bekerjasama dengan orang yang kita dah kenal. And dia pun dah tahu kita macam mana daripada dulu lagi. So senang lah. Tu happy. Jadi ada macam sebarang cabaran yang FIFA hadapi? Macam baru mula-mula start jadi seorang pengacara, ada tak macam susah sikit ke ataupun tak faham ni ke? Sebenarnya dah main bowling daripada umur 9 tahun. Itu je yang kita buat hari-hari. Main bowling sampai umur 29. And then suddenly kita nak cuba face yang baru. So kita kena start daripada zero. Macam mana kita main bowling, kita start from zero, kita kena belajar bowling, basic tu semua. Sama juga kita dengan dunia yang baru FIFA ceburi ni, which is pengacaraan. Kena start zero, kena start basic balik. Maksud dia kena belajar macam mana apa tu. Sekarang ni baru tahulah SOT, RBO tu semua kan. So sekarang ni baru tahulah. So still kena practice lagi benda tu. Tapi sesuatu yang baru, first tu agak mencabar sebab tak tahu bila masa nak tengok, bila orang cakap okay Q, nak tengok kamera mana, itu semua lost lah macam tu. But slowly lama-lama diorang dah buat training, so I practice juga, so okay lah. Boleh tu, tak susah. Training je. Jadi nak tahu lah. Training je. Skrip yang FIFA buat, adakah itu skrip sendiri ataupun disediakan? Ada skrip, jalan cerita skrip tu disediakan, tapi FIFA tukar mengikut cara FIFA sendirilah. So tapi sebab FIFA tak berani nak tukar skrip tu, nak pandai-pandai tukar, takut nanti jalan cerita tu lain pula kan. Sebab sekarang ni kena belajar banyak lah pasal sukan.
Tak pernah bawa pasal WWE pun kita kena bacakan WWE. Player tu semua kita kena tahu. Bola international. International dengan Malaysia kita kena tahu juga. So banyak lagi lah mencabar. Kalau sebelum ni kita just ikut biasa-biasa je. Tapi sekarang ni lagi kena explore lagi mendalam lah. Ya, betul. Jadi kalau macam sukan apa yang FIFA macam tak payah nak buat study banyak sangat ataupun research, kalau disuruh untuk buat laporan ke ataupun buat cover pasal sukan tu, boleh. Selain bowling, sukan apa? Okay, selain bowling, of course kalau ada bola jaring, badminton, squash, itu pun boleh lah sebab Memang kebanyakan dah faham dia punya teknikal, dah faham dah. atlet-atlet, Kalau nama-nama atlet. betul? Sebab satunya rasa senang juga sebab kita bekas atlet. Kalau kita nak info apa-apa pun kita boleh direct to atlet tu. Kan, konteks semua ada. Konteks semua ada. Kita boleh direct. So itu satu benda yang interesting lah. Sometimes kita selalu main bowling, kita geng-geng atlet, kita tak kenal masing-masing dengan rapat kan. So bila kita interview dia, so baru kita tahu apa actually benda-benda yang dia suka yang kita tak tahu. Kalau sebelum ni kawan-kawan atlet je, tapi sekarang kita lebih tahu juga pasal diorang. Betul. Okey, dan sekarang juga saya lihat lah dalam Instagram FIFA dan juga social media platform FIFA dah start mula untuk buat bisnes ataupun perniagaan jual baju. Adakah FIFA minat fashion ataupun mana idea datang untuk memulakan perniagaan sendiri? Okay, perniagaan tu bermula ni semuanya sebab bowling lah. FIFA start dengan social media. FIFA terfikir macam nak buat baju untuk since FIFA dah tak main bowling. So orang pun ramai sedih FIFA dah bersara. Tapi sebenarnya FIFA terfikir untuk buat baju kiranya bisnes jugalah. Baju tu sebab dia dekat dengan diri FIFA, signature FIFA dalam bowling. So baju tu FIFA buat macam special edition bowling jersey. Kalau sebelum ni orang pakai bowling jersey biasa-biasa je. Tapi ini kalau boleh tengok jersey tu dia special sebab kalau ikut kat dekat dia punya ni logo dia macam pakai medal, which is FIFA lah. Dia macam ada medal, so dia ada satu logo bulat medal lah. So itu yang FIFA rasa special sikit baju tu untuk kongsikan dengan especially followers dekat social media. And so far kita target 60 helai, tapi ada rezeki lebih dah sampai 100 helai dah terjual. Wow, sambutan yang itulah. Orang call pula. Okay. Teruskan. Jadi sambutan yang sangat luar biasa. Dan lepas ni bukan macam FIFA dah jual jersey. So lepas ni akan ada keluaran macam terfikir untuk buat jaket. Dan adalah few baju yang sesuai dengan zaman sekarang ni. Okey, jadi FIFA minat dengan fashion sebab yelah FIFA pun seorang yang bergaya, seorang yang fashionable. Tak adalah. Tak adalah jadi, sangat. Tahun ni Minggu Fashion KL iaitu KL Fashion Week dilakukan dengan cara yang lain iaitu secara digital. Biasanya setiap tahun kita akan jumpa dekat KL Fashion Week terutamanya show Fiziwu. Jadi tahun ni dilakukan secara fizikal. Apa pandangan FIFA mengenai KL Fashion Week digital ni? Okay, cakap pasal KL Fashion Week, FIFA pun bukan bowling je, selalu juga jumpa John kan dekat fashion. Lebih kurang lah kita dua ni. Lebih kurang lah sebenarnya. Okay, and then sebenarnya satu, FIFA memang suka fashion, suka follow fashion, tapi kita ni tak adalah nak ikut beli semua barang fashion tu. Sebenarnya style FIFA mix and match barang-barang yang ada. Make sure macam up to date sikit lah, tak nak lah outdated sangat kan. Macam tu lah. Tapi fashion tu yes memang suka, especially macam kita tahu Fiziwu kan, baru-baru ni dia ada buat KL Fashion Week. So dalam digital, for me digital satu ada yang kebaikan dan ada juga yang keburukan adalah keburukan dia juga. Tak adalah keburukan sangat pun, cuma adalah kekurangan dia juga kan. Especially kebaikan dia bila kita ada digital ni, macam kita sekarang selalu pergi fashion show kan. Kita duduk kat dalam tu, sometimes kita duduk kat belakang kan. So kita tak duduk kat front row. So kita tak dapat, tak puas sangat tau tengok design tu.
dengan secara dekat. Tapi bila digital macam kita boleh link to TV kan. So kita boleh tengok dengan lebih macam and then kita boleh pause. Kita boleh pause macam kita boleh tengok balik lah kan, remind balik kan that collection. Itu satu interesting part lah sebab FIFA dah try bila masa tengok tu rasa macam tak puas, dan kita boleh ni balik lah, tengok balik yang design mana yang kita nak. And then rasa lagi kalau before this limited sebab dia buat kat dalam hall, so limited tu adalah beberapa packs yang boleh masuk kan. But this time bila kita dapat je link tu dia share, macam my whole family pun boleh tengok sekali. Kalau sebelum ni pergi just 2 orang kan. So the whole family boleh tengok lagi. Itu kebaikan. Kita boleh tengok pakai baju tidur, boleh duduk dekat sofa. Kalau dulu nak pergi fashion, kita kena kita fikir baju apa nak pakai, make up lagi semua. Mestilah kita nak nampak cantik. Tapi kat rumah kita boleh relax je, pakai relax sambil minum kopi, relax je kan. Tapi feel tu ada kurang sikit lah. Tapi it's also okay. Yes, of course lah. And then one more thing, kita boleh nampak dia punya creativity. Dia buat macam item Vizio, dia buat dekat macam dalam hutan. So cantik lah I tengok, instead of selalu dekat indoor kan. So itulah kelebihan, dan keburukan dia tak adalah keburukan sangat pun. Keburukan dia itulah kita tak dapat nak mingle round dengan kawan-kawan, nak share I suka design ni. Tak ada OTD. I suka lah. You suka collection yang mana tadi? Macam tu lah. So sekarang ni just dalam phone je kan kita boleh buat. But okay lah, something different. Untuk COVID ni juga bagus sebab time COVID ni kita masa fashion show kita kena queue nak line up, sesak juga. Jumpa orang sekarang pun macam takut. So lagi selamat sekarang nak jumpa orang takut. Betul? Jadi okay FIFA, apa perancangan FIFA selepas ni? Macam ada plan tak? Untuk business ke, untuk career? Sebenarnya perancangan coach tak terfikir lagi. Tak terfikir lagi lah jangan nak jadi coach sebab mungkin umur sampai 29 main bowling. Sekarang ni rasa freedom. Even sekarang pun keluar freedom. Betul tak Jan? You pun mesti pernah rasa benda yang sama kan? Mengalami ya. Sebab kalau dulu kita terikat training, tournament, so apa-apa fashion show dulu terikat pun kita tak boleh pergi kan kalau dia clash dengan training dengan tournament. No, sekarang ni banyak masa freedom, kita boleh arrangekan okay hari ni kita nak buat apa, so banyak masa lah. So rancangan tu of course lah John, banyak bowling sebenarnya FIFA tak akan berhenti 100%, cuma bersara daripada pasukan negara. Tak semestinya FIFA bersara daripada bowling. Masih lagi boleh menyumbang dari segi yang berbeza. Dari segi beza. Mungkin sendirilah lepas ni kan. So lepas perancangan bowling nak relax dulu, tahan dulu fikir bowling ni, nak explore perniagaan, pengacaraan. Ini dua ni lah yang FIFA fokus. Sebab bukan apa tahu orang cakap sebab sebelum ni FIFA ada keluarkan kenyataan yang macam nak mencari bidang yang lebih menjamin masa depan, future kan. Tapi sebenarnya bowling ni menjamin future lah sebenarnya. Tapi dia bukan long term. Betul. Short term boleh sebab FIFA, platform FIFA dengan bowling. Orang kenal dengan bowling kan. Betul. So dalam masa sekarang ni kita gunakan platform kita tu, selagi orang kenal, orang tahu kita, kita ambil peluang tu lah buat business. At least ada something lah. So business and pengacaraan lah buat masa sekarang ni. Baiklah, terima kasih FIFA banyak yang FIFA kongsikan dengan Sejahtera Asia pagi. Thank you John. Pagi ini lama tak jumpa. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya temu bual, mungkin ada pesanan ringkas yang FIFA nak kongsikan kepada penonton yang sedang menonton sekarang ni. Okay, untuk especially untuk penonton Sejahtera Asia, FIFA nak of course lah sekarang ni kita tengah COVID teruk, everywhere pun teruk kan. So FIFA nak semua jaga SOP, pakai pelitup muka, keluar rumah bila kita ada kerja, bila perlu je kita keluar rumah. Macam sekarang ni tak ada buat apa-apa, memang duduk kat rumah. Kalau ada apa-apa, kita just pergi tempat tu and then kita tak payah pergi tempat lain, kita balik je. So tapi kalau nak keluar juga,
kita kena follow SOP lah semua tu. So jangan lupa diri lah. Kadang-kadang kita kat luar tu Betul lah. kita lupa diri kan, kita tak jaga jarak 1 meter. Sebab So kita tak tahu itulah. COVID tu kat mana. Jadi itulah, Itulah jaga diri, dengan jaga siapa. kesihatan. Betul. Jangan take it easy lah benda ni semua. Betul. Okay, Fifa, thank you so much sebab sudi meluangkan masa bersama dengan John dalam Sejahtera Asia. Thank you so much, John. Take care, jaga diri Okay. dan jumpa Okay. lagi lah di masa yang akan datang. Bye. Okay, bye. Itu tadi temu bual John bersama dengan Syaidatul Afifah, bekas pemain bowling negara. Dan itulah antara inspirasi yang boleh kita dapat daripada perbualan tadi adalah jangan takut untuk keluar daripada comfort zone kita. Kita kena sentiasa berani untuk sahut cabaran, cuba perkara yang baru. Yep. Selari dengan situasi semasa pandemik COVID-19 ni, John, juga menuntut kita untuk menjadi seorang yang kreatif. Ya. Jangan risau. Orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. InsyaAllah satu hari nanti bila pandemik ini berakhir, percayalah anda semua akan menjadi seorang yang lebih kuat. Hopefully one day. Baiklah, terima kasih sekali lagi nak ucapkan kepada Syaidatul Afifah. Take care. Dan itu sajalah antara intipati yang kami ada untuk para penonton untuk hari ini dalam Sejahtera Asia. Dan terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa bersama dengan kami. Dan esok dengan cerita macam sampai ke Jakarta, guys. Jadi nama pun Sejahtera Asia. Jadi kita terbang sampai ke Jakarta secara maya. Jangan risau sebab ni pandemik COVID-19, border masih tutup. Betul. Tapi kita berjaya untuk hubungi seorang orang kata yang celebrity chef juga. Dia pandai masak, dia pandai orang kata dalam dunia seni dia pun ada ceburi juga. Jadi esok nak tunggu esok bersama dengan seorang jejaka dari Jakarta. Ya, jadi saksikanlah esok. Dan kepada anda yang terutamanya kepada adik-adik berada di sekolah yang kita tahu sekarang dekat rumah, hantarkan ataupun kongsikan aktiviti anda di rumah dan hantarkan kepada kami dekat Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan video tersebut haruslah kurang daripada 2 minit dan diambil dari horizontal ataupun melintang. Okey. Kongsikan apakah aktiviti anda di rumah sebab kami nak tahulah dan kami nak mainkan dalam Sejahtera Asia. Kami percaya sebab di rumah setakat ini kita tahu semuanya terpaksa berada di rumah dan tidak boleh keluar sekiranya tiada keperluan. Banyak sekali aktiviti yang boleh anda lakukan di rumah. Ingat, berada di rumah tak semestinya anda tak boleh jadi seorang yang produktif. Betul. Sebab selepas ini dia banyak nyanyikan lagu cover dan itulah itu antara aktiviti yang dikongsikan oleh seorang saya kira anak muda yang mempunyai bakat nyanyian yang besar ni dan sudi berkongsi videonya bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Tetapi kami percaya anda yang lain di luar sana pasti mempunyai aktiviti yang lebih menarik. Betul. Kalau yang mahir dalam online gaming, hantar saja video anda kepada kami. Yang mahir berTikTok boleh juga kongsi tips macam mana nak berTikTok. Gas nak berjinak-jinak dalam TikTok ni. Pandai. Jual nama gas pula. Baiklah, sampai di sini saja siaran kami dalam Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding. Dan saya Ghazali Zawi. Sampai kita jumpa lagi esok hari hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Hai, nama kami Aina. Okey, tujuan kami untuk mula video tu sebab kami mau hilang rasa bosan semasa dalam PKPB tu. And kami harap kita orang enjoy lah video yang kami buat lah tu. Video cover lagu kami. Yang bertajuk Aku Bukan Untukmu. Bye. Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku.
Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango, ataupun sedang mandikan kucing, ataupun sedang Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Ya. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Ya. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.